Itu orang-orang hari Sabtu. Allah Ta'ala kata Bani Israel, hari Sabtu kau jangan pergi ke laut, jangan pergi tangkap ikan. Aku tak kasih kau pergi tangkap ikan. Kalau siapa yang pergi tangkap ikan, kau engkar dengan perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apa yang dibuat? Memang dia tak pergi ke sungai, dia tak pergi ke laut. Tetapi apa yang dibuat? Dia pasanglah perangkap-perangkap di tepi-tepi sungai dan tepi-tepi laut. Sedangkan dia dah melanggar perjanjian yang Allah Ta'ala tetapkan. Arahan Allah Ta'ala supaya dia tak pergi kepada laut pada hari tersebut. Kalau kita lihat Bani Israel ini diuji dengan satu benda yang mudah je, tapi dia tak boleh nak ikut juga. Jangan pergi, dia nak pergi juga. Maka Allah Ta'ala hapuskan mereka dan hinakan mereka sampailah sehingga hari ini mereka tercari-cari tempat untuk mereka duduk. Sebab tu dia buat apa-apa pun sebenarnya itu yang menjadi syiar kepada umat Islam berdasarkan kisah daripada Isra dan Mi'raj itu tadi. Ibu-ibu, ayah-ayah muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita berbalik semula kepada apa yang disebutkan, gambaran yang kita boleh lihat bagaimana sikap ataupun sikap Bani Israel ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Maka mereka ini banyak. Kalau baca dalam surah Al-Isra ni, kalau kita nak baca malam ni tak habis, sebab dia ada 111 ayat. Baca paling cepat pun boleh sampai habis 15 minit, belum masuk terjemahan ni. Ini kalau ni saya pun nak balik, ibu-ibu ayah-ayah bacalah sampai pagi besok rasa baru habis. Tapi nak ceritakan dekat sini, dalam surah Al-Isra ni menceritakan banyak sikap-sikap Bani Israel yang menolak para nabi. Kalau hari ni, kalau bagaimana bayangkan orang menolak syariat Islam, orang menolak hukum agama Islam, agak-agak macam mana keimanan mereka. Sedangkan kalau kita menolak sebahagian daripada syiar Islam, hukum agama Islam, sebahagian saja, kita sudah hampir kepada terkeluar daripada Islam. Kalau kita cakap kita menolak, buat pun nak sembahyang. Mempertikaikan soal sembahyang pun kita sebenarnya telah ke arah jurang kepada terkeluar daripada Islam. Lagi kan kalau kita pertikaikan yang lain, perkara-perkara yang besar. Maka ulama menyebutkan 4 perkara yang telah hilang di tangan umat Islam pada akhir-akhir ini. Yang pertama, khilafah Islamiyah. Tak ada lah. Maka tak wujud. Hari ni kalau umat Islam ditindas, umat Islam ditekan, umat Islam, maka tak ada. Mana kuasa yang mampu untuk membantu umat Islam? Last kali kita 1924, Kerajaan Turki Uthmaniyah. Kalau dalam sejarahnya, Kerajaan Melayu Melaka bernaung di bawah Kerajaan Turki Uthmaniyah. Sebab tu kita macam hari ni adik-adik kakak-kakak tengok cerita Pirates of Caribbean. Pernah tengok? Macam saya seorang je yang tengok. Tapi kalau kita tengok cerita kadang iman kita hilang. Betul? Memang hilang. Cerita tak mengikut syariat, hilang iman kita. Tapi apa yang kita nak tengok? Watak-watak yang dibuat di dalam cerita tersebut. Dalam Kerajaan Turki Uthmaniyah, dia mempunyai satu armada laut yang cukup digerungi. Maka Barat tak ada benda tu. Maka dia buatlah cerita Pirates of Caribbean untuk menyaingi watak yang berada dalam cerita itu yang dipanggil sebagai Captain Barbossa. Maka kita tengok dalam kitab Ubay dia cerita pasal Captain Barbossa ni. Cuma dalam cerita tu watak dia buruk. Watak dia memang tak boleh pakai. Tapi dia adalah, kalau ikut sejarahnya, dia merupakan Kapten Armada Laut Kerajaan Uthmaniyah yang paling ditakuti oleh mana-mana kapten-kapten maupun tentera-tentera laut. Itu yang dah hilang pada hari ini.
teknologi lanon ni dah ada dah zaman tu. Islam mempelopori dulu. Kemudian yang kedua, hilangnya perundangan Islam di atas muka bumi. Tak ada orang melaksanakan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Sebab semua mana-mana negara tak berpatukan apa yang ada dalam Quran. Tak ada. Kemudian yang ketiga, hilangnya kota-kota tanah suci umat Islam. Hilang, tak ada dah. Umat Islam dah tak pegang dah Baitul Maqdis. Umat Islam dah tak pegang dah negara-negara yang menjadi tanah suci. Antaranya Mekah, sejarah Nabi Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim memulakan mendirikan Kaabah. Maka yang terakhir, yang keempat yang telah hilang di pandangan ataupun di tangan umat Islam adalah bila mana umat Islam yang minoriti berada dalam negara orang yang bukan Islam yang majoriti, maka mereka ini perlu dikembalikan semula. Orang Islam yang majoriti duduk dalam negara, dia tak ada duduk dalam negara yang majoriti bukan Islam, maka benda ni perlu dikembalikan semula. Nak agak siapa nak kembalikan? Maka orang Islam sendiri yang boleh kembalikan. Marhalah kita hari ni, tugas kita nak bagi kepahaman Islam pada masyarakat. Itu je. Kita tak sampai lagi tahap tak ada sampai tahap yang disebut sebagai daulah Islamiah. Tak sampai lagi. Ibu-ibu, ayah-ayah nak bagi kepahaman Islam pun payah. Nak pergi bual macam ni, nak duduk ramai-ramai dengar, nak duduk ramai-ramai cerita, tazkirah, bertukar pandangan, tak, itu pun dah payah nak berlaku. Lagi kan nak sampai ke tahap marhalah-marhalah yang tinggi-tinggi, sampailah Islam mampu berdaulat di atas bumi. Lagi jauh. Itu pun baru marhalah yang ketiga, tingkatan-tingkatan yang ketiga, yang keempat. Kalau ikutkan dia ada 7 tingkatan. Baru hebat macam Bani Israel, baru hebat macam Yahudi. Yahudi ni Allah Ta'ala bagi makanan daripada langit. Kita makan benda daripada bumi. Orang Melayu makan. Orang Yahudi Allah Ta'ala bagi satu tulang yang dihidangkan kepada Bani Israel. Itu yang jadi cerdik agaknya lah. Saya pun tak tahu sebab apa boleh jadi cerdik. Cuma dia adalah umat yang paling besar. Maka daripada kesan daripada pengajaran daripada Al-Quran, daripada surah Al-Isra' ni tadi, bagaimana kita boleh lihat Allah Ta'ala tunjukkan mereka-mereka yang mana Allah Ta'ala bagi kekuasaan, Allah Ta'ala bagi tanggungjawab, Allah Ta'ala bagi amanah apa yang mereka telah lakukan. Maka hari ini setiap manusia ada amanah, setiap manusia ada tugasan. Jadi esok kita akan ditanya oleh Allah. Jangan sampai kita jadi macam Bani Israel, yang mana Bani Israel ni Allah Ta'ala tetapkan dah dia 2 kali kerosakan dia akan buat. Jadi kita tak naklah begitu. Cuma dalam peristiwa Isra' dan Mi'raj ini untuk menjadikan peringatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagai titik tolak untuk menambahkan keimanan kita kepada Allah, menambahkan ketakwaan kita kepada Allah, menambahkan ketaatan kita kepada Allah. Semakin hari ini dah masuk bulan Rejab. Bila bulan Rejab ni termasuk dalam bulan haram, maka bulan haram, istilah disebutkan bulan haram, bukan bulan tu haram tak boleh pakai. Bukan. Maksud yang masukkan haram adalah Allah Ta'ala memuliakan bulan tersebut. Yang pertama. Yang kedua, disebutkan bulan haram adalah kerana bulan haram ini dilarang oleh orang-orang Arab ini daripada berperang sesama sendiri. Jadi bulan tu tak boleh berperang dengan mana-mana kabilah, mana-mana kaum, mana-mana kelompok. Tak boleh. Sebab tu dinamakan bulan haram. Ada 4 bulan haram. Antaranya bulan Rajab, bulan Muharram, bulan apa lagi? Kita belum dah 2 lagi. Ramadan tak masuk. Zulhijjah, orang pergi haji. Biasa 4 bulan ni berkait dengan bulan Zulhijjah. Zulkaidah satu lagi. Okey, 4 bulan haram ni untuk teknikal orang Islam boleh pergi menunaikan haji. Sebab bulan Rejab ni untuk persiapan yang mana selepas dia balik daripada haji tahun lepas,
Bulan Rajab ni bermula dia punya persiapan untuk pergi haji pada tahun yang akan datang.